المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala selagi kita dapat bertemu di pagi yang mulia ini. Seterusnya selawat dan salam kita pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa cahaya keimanan, cahaya keilmuan ke alam semesta ini. Yang semati Tuan Pengerusi, tak ada pengerusi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak dan seluruh ahli jawatan Sulkasa Surau, Kampung Pacitan. Seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin saja kot, simak tak ada. Ini insya-Allah kita sambunglah bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Walaupun ada sedikit miscommunication tak apalah, kita lanjutkan saja mana yang ada. Okey, kita lanjutkan sambung pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Itu ada baca sikit, kita ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi SAW dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat. Maka kita masuk pada pasal yang ketiga, nak bicarakan tentang anggota tubuh yang seterusnya, daripada bahagian anggota yang 7 iaitu bahagian yang ketiga ataupun anggota yang ketiga, iaitu lidah. Jadi maka ketahui olehmu, kata musannif rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan lidah bagi kita ini supaya yang pertama membaca engkau dengan dia, dengan lidah akan Quran. Itulah di antara nikmat ataupun kurniaan Allah Ta'ala lidah kepada kita. Kurniaan Allah Ta'ala bagi lidah dekat kita ini, yang pertama antara nikmat yang terbesarnya adalah untuk kita dapat membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, membaca kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara nikmat lidah yang paling besar Allah Ta'ala bagi dekat kita. Sebab tak ada yang lebih besar mukjizat berbanding Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala turunkan, kurniakan kepada Nabi SAW supaya disampaikan kepada kita, supaya Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk
agar kita dapat menjalankan kehidupan dunia dan juga dapat kita menjalankan kehidupan akhirat dengan sebenarnya, yakni dengan mengikut kepada syariat, landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan, kalau seorang yang banyak membaca Al-Quran ni, Al-Quran nanti kelak di hari akhirat akan memberi syafaat kepada kita. Kita kalau waktu di dunia ni banyak kita baca Al-Quran, selalu kita berdamping dengan Al-Quran, menjadi kita ini selalu menjadi ahli Al-Quran, Al-Quran tu sendiri akan bagi syafaat kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran. Fa innahu ya'tinakum yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini datang pada hari kiamat kelak akan memberi syafaat li ashabi, bagi orang-orang yang membacanya. Yakni bagi ahli-ahlinya, ahli Al-Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa berdamping hidupnya dulu di atas dunia dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran tu sendiri akan bagi syafaat dekat kita. Jadi di antara perkara yang dapat bagi syafaat ni banyaklah. Antaranya Nabi SAW sendiri. Para Nabi ini dia dapat bagi syafaat kepada umat dia. Termasuklah Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat-syafaat ni apa? Penolong lah kita kata kan. Syafaat ni penolong kelak. Di mana hari itu hari yang tidak ada pertolongan kan. Hari yang tidak ada kekuatan yang lain melainkan hanya serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mana Allah Taala gambarkan hari tersebut tidak bermanfaat lagi harta kita yang banyak, tidak bermanfaat lagi anggota-anggota kita, ataupun tak bermanfaat lagi anak-anak kita dan sebagainya. Yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Kan? Yauma la yanfa'ul mal, pada hari tersebut hari yang tidak akan bermanfaat lagi harta, wal banun anak pinak, illa man atallaha, melainkan orang-orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Kita terjemahkan biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang aman, hati yang damai maksudnya kan. Tapi apa makna yang sebenar daripada perkataan qalbin salim tersebut? Sebenarnya makna qalbin salim itu adalah akidah yang sejahtera. Maksudnya iman yang sejahtera. Jadi pada hari itu orang tak akan selamat melainkan hanya orang yang imannya sahih, imannya betul, akidahnya betul, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang kukuh, iman yang kuat, iman yang mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya lagi Al-Quran dapat memberi syafaat pada kita. Selain pada Nabi, selain pada Anbiya, Al-Quran begitu jugalah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, antaranya yang lain yang dapat memberi syafaat kepada manusia pada hari akhirat kelak adalah yang kedua golongan ulama kan. Ulama pun dapat bagi syafaat juga. Yang ketiga golongan syuhada, yakni orang yang mati syahid. Mati syahid pun dia dapat bagi syafaat kat orang. Itulah di antaranya kan. Sebab tu kita baca sejarah ketika mana hari mahsyar nanti, Nabi kita SAW, Nabi Muhammad SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu syafaat yang dinamakan dengan apa? Syafaatul uzma. Di hari akhirat kelak kan, syafaat al-uzma. Syafaatul uzma ni syafaat yang besar. Maksud uzma azim, besar, agung. Syafaat yang besar, syafaat yang agung yang Allah Ta'ala kurnia pada Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya apa? Syafaat uzma itu
adalah syafaat yang Allah Ta'ala bagi dekat Nabi SAW untuk memberi pertolongan bukan hanya kepada umat baginda sahaja, tapi kepada keseluruhan umat manusia sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah ke akhir zaman. Iaitu syafaat uzma. Ini syafaat yang Nabi SAW berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut untuk dipercepatkan hitungan hisab. Kan? Sebab kita pada waktu masa nanti sebelum kita nak menunggu hari ataupun masa untuk hisab kan, hisab timbang amal. Ni amal kebaikan, amal keburukan tu akan ditimbang tiap orang kan. Per orang. Daripada zaman Nabi Adam tu sampai akhir zaman tu berbilion-bilion manusia yang ada. Jadi tiap-tiap orang tu akan ditimbang amal baiknya. Kemudian barulah akan diletakkan sama ada di syurga ataupun di neraka. Jadi nak sampai kepada hari hisab tu, masa perhitungan amalan tu lama. Setengah ulama kata 40 tahun. Kan? Lama lah maksudnya 40 tahun di negeri akhirat dengan negeri dunia nisbah berapa ribu tahun kan. Jadi lama masa tu. Jadi waktu kebangkitan balik, kemudian waktu dikumpulkan, kemudian nak sampai kepada waktu perhitungan hisab itu mengambil masa yang lama. Maka pada waktu tu kan waktu yang panas, dikatakan waktu yang matahari itu sejengkal daripada kepala kan. Dikatakan matahari waktu tu sejengkal aja daripada kepala kita. Maka itu pun berdasarkan apa? Amal-amal yang dilakukan oleh tiap orang lah. Kalau kata amalnya kebaikan, amalnya soleh di dunia, maka waktu tu dia rasa sejuk. Tapi orang yang banyak melakukan amal kejahatan di dunia dulu, maksiat dia banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu rasa nak terbakar dah. Ada yang dikatakan peluhnya itu dah sampai ke paras hidung dah. Kan peluh dia. Sebab panas tu peluh tu sampai nak tenggelam, nak lemah dengan peluh dia sendiri. Maka waktu itulah para umat manusia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempercepatkan nak hitung dah. Tak larat tunggu dah lama kan. Lama dengan panas, dengan macam-macam lah waktu tu. Maka tak boleh nak minta terus, kena nak minta syafaat. Minta pertolongan daripada orang-orang yang dekat, pesuruh-pesuruh Allah, nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara nabi yang mereka minta siapa? Yang pertama tentunya Nabi Adam alaihissalam. Kan? Iaitu penghulu ataupun bapa kepada manusia. Mintalah ke semuanya umat manusia tu waktu kepada Nabi Adam alaihissalam kan. Minta kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kamu bapa manusia. Manusia yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Kamu tolonglah bagi kepada kami pada hari ini syafaat. Tolong minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, cepatkan hisab. Minta cepat hisab. Lepas tu Nabi Adam AS kata apa? Aku tak berani nak minta pada hari ini. Aku malu. Sebab apa? Aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa aku malu dengan Allah? Kerana dulu aku pernah melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang juga, iaitu dengan mendekati pohon khuldi dan juga makan buah, sehingga kan Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu berdua mendekati pokok ini, fatakuna minaz zalimin, maka kamu akan menjadi pada orang-orang yang zalim. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu berdua mendekati pokok ini, maka kamu akan menjadi pada orang-orang yang zalim. Tapi Nabi Adam makan juga, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia. Cuma kita dalam menceritakan ataupun menyebutkan
tentang peristiwa tersebut, kita tak bolehlah nak kata Nabi Adam ini menjadi satu kesalahan, menjadi satu dosa bagi Nabi Adam makan buah tersebut, kan? Semua ulama kata itu rupa maksiat ataupun rupa dosa, tapi hakikatnya tak, itu adalah asbab dan musabbab, sebab dan musabbab yang Allah Ta'ala jadi supaya bila Nabi Adam lahir turun ke dunia, maka lahirlah generasi umat manusia, kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi Adam kan tidak turun ke dunia ni, maka mungkin generasi umat manusia ada di atas, ada duduk di dalam syurga. Sebab tu dalam hadis ada kisah perdebatan Nabi Musa dengan Nabi Adam, kan? Ada dalam bab akidah ada cerita hadis tu. Cerita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama dia bawa hadis tu, antaranya dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah bagi Jauharah Tauhid. Kisah perdebatan Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nabi Musa kata kat Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, kerana kamulah kita duduk kat dunia ni." Wahai Adam, kerana kamulah kita duduk dunia, tidak kita ni umat manusia duduk kat syurga lah. Sebab apa? Kamu yang makan buah khuldi, kemudian Allah Ta'ala campakkan kita kamu turun ke dunia. Kalau kamu tak makan buah tu, kita mungkin duduk di syurga. Nabi Musa kata kat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam jawab balik apa? Wahai Musa, kamu mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala takdir sebelum aku diciptakan 40,000 tahun dah Allah Ta'ala takdir dah, kamu nak pertikai lagi. Ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia nak kata apa? Sebelum jadinya peristiwa Nabi Adam makan buah tersebut, mendekati pokok khuldi, pohon khuldi tersebut, Allah Ta'ala dah tulis, dah takdir tu 40,000 tahun sebelum peristiwa tu. Bahkan sebelum Nabi Adam dicipta, 40,000 tahun Allah Ta'ala dah tulis dah takdir tersebut. Kita belajar dalam Tauhid, dia panggil Tanjizi Hadis dan juga Tanjizi Qadim. Tanjizi Qadim ni Allah Ta'ala dah lulu dah waktu azali. Maksudnya waktu sebelum adanya masa, sebelum adanya makhluk, Allah Ta'ala dah lulus kata nak jadi tu, nak jadi Adam, nak jadi Nabi Adam makan tu, waktu tu dah lulus dah. Kemudian adanya Nabi Adam, berlaku peristiwa tersebut, maka itu dia panggil Tanjizi Hadis. Waktu lulus tu dia panggil Tanjizi Qadim. Itu istilah-istilah yang belajar dalam ilmu tauhid. Maka tak boleh nak pertikai dah lah, kan? Nabi Adam buat tu pun sebagai asbab ataupun perkara yang dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita akan kata Nabi Adam ni salah sebab apa? Berdosa. Nabi Adam tak berdosa sebab para rasul, para nabi, mereka itu adalah maksum. Mustahil bagi mereka itu nak berlaku kesalahan, berlaku dosa kepada mereka, kerana mereka bukan manusia biasa yang berlaku kesalahan ataupun yang berlaku dosa. Baik. Kemudian umat manusia pergi pula kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dah habis Nabi Adam kata aku malu, tak boleh nak minta, tak boleh nak bagi syafaat. Mereka pergi pula kepada Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, tolong bagi kami syafaat. Tolong doa pada Allah, cepatkanlah hisab. Maka Nabi Nuh pun kata, wahai umat manusia, aku pun malu juga nak minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu nak minta. Sebab apa? Dulu waktu di dunia, waktu aku berdakwah menyebarkan risalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, anak dan isteriku sendiri tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa. Anak dan isteri aku sendiri tidak mau ikut apa yang aku bawa daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita baca kisah Nabi Nuh alaihissalam, bila mana berlakunya banjir besar tersebut, bila naik semua atas bahtera, anak Nabi Nuh, anak dan isteri Nabi Nuh sendiri tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata, aku tak layak, aku tak mampu nak bagi syafaat pada hari ini. Kemudian pergi pula umat manusia pada Nabi seterusnya, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Pergi pula kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu kalimullah, kan? Wahai Musa kalimullah. Yang ni Musa kalimullah ni apa? Nabi Musa yang pernah langsung berinteraksi, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala.
Itu antara mukjizat, antara kelebihan Allah Ta'ala bagi kat Nabi Musa kan. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu percakapan. Walaupun pada awalnya Nabi Musa minta nak tengok Allah sebenarnya kan. Nabi Musa nak tengok, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah Rabbi in anzur ilayya kan. Wahai Allah, tunjuk diri kamu dekat aku. Nabi Musa nak tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Musa, kamu tengok kepada bukit tersebut kan. Kalau kata bukit itu tetap di tempatnya, tak runtuh, tak bergerak di tempatnya, maka kamu akan melihat aku lepas tu. Itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Fasawfa tarani fa in istaqarra jabal fasawfa tarani. Kalau kata bukit itu masih tetap utuh di tempatnya, kamu akan dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu kan. Kemudian falamma tajalla rabbuhu, ketika mana Allah Subhanahu Ta'ala mentajallikan, Allah Ta'ala memperlihatkan keagungan, kehebatannya, nak tunjuk pada Nabi Musa, habis bukit itu kan. Pecah, hancur bukit tersebut, dan Nabi Musa pun pingsan. Kan, pingsan Nabi Musa. Dah bangun daripada pingsan, barulah Nabi Musa kata, akulah pada orang-orang yang awal-awal beriman kepada engkau, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi Nabi Musa tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kata apa? Keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mampu ditanggung oleh orang yang nak dapat, makhluk yang nak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi walaupun begitu kan, Nabi Musa alaihi salam dapat bercakap juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langsung berinteraksi. Sebab tu dalam ilmu tauhid, ulama bahas tentang bab yang Nabi Musa minta tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hujah ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah Ta'ala ini dapat dilihat. Zat Allah Ta'ala dapat dilihat. Sebab zat Allah Ta'ala itu benda yang wujud. Zat yang wujud, zat yang ada, maka kita boleh tengok zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kat dunia ni tak ada siapa lah boleh tengok. Hanya Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi kita sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di akhirat, kesemua kita, orang yang beriman, orang yang masuk syurga, kita akan dapat nikmat untuk melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab pandangan ini ditolak oleh orang Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah, mereka tolak kata Allah Ta'ala boleh dilihat. Mustahil Allah Ta'ala di dunia tak boleh lihat, di akhirat pun dia berkata tak boleh tengok Allah Ta'ala, kita tak boleh tengok. Di akhirat pun tak boleh tengok juga. Sebab tu seorang Nabi, seorang Rasul, kalau kata dia minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Musa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat Allah, maksudnya Nabi Musa minta itu perkara yang jaiz, perkara yang harus. Sebab seorang Nabi, seorang Rasul tidak akan minta satu perkara yang mustahil. Maksudnya jaiz hukum melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah harus, bukannya mustahil. Kalau kata mustahil, Nabi Musa dari awal lagi tak minta untuk melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ada pembahasan ulama dalam bab tauhid. Maka cerita tadi, Tapi Ustaz, ya, nak tanya lah. Masa Nabi Muhammad SAW Mi'raj, dia nampak Allah tak? Itu ada khilaf ulama. Bahkan khilaf sahabat sendiri. Yang saya ingat sebut dalam kitab tauhid itu, dia khilaf di antara sahabat Aisyah dengan Abdullah bin Abbas. Tak silap Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Abbas, antara dua tu. Aisyah kata Nabi ni tak lihat, Nabi tak tengok zat Allah Ta'ala, tapi innama ra'an nur, Nabi tengok cahaya aja, nampak cahaya macam tak nampak betul zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sahabat yang satu lagi, Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Abbas, di antara dua tu saya tak ingat. Dia kata Nabi SAW melihat, betul-betul melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian para sahabat yang lain kebanyakan cenderung memilih pandangan kepada sahabat Ibnu Abdullah Ibnu Umar ataupun Abdullah Ibnu Mas'ud tadi.
bukan daripada sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi khilaf jugalah. Setengah kata kalau kaul Aisyah, pendapat Aisyah tadi, Nabi tengok tu hanya tak tengok betul zat Allah, tapi tengok ra'an nur, Nabi melihat cahaya. Tapi yang pandangan sahabat satu lagi, Nabi betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita belajar kembali kepada ilmu tauhid, dia ada pada sifat Allah, pada zat dan pada sifat Allah Ta'ala. Kalau zat Allah Ta'ala dia panggil yang wujudi, dia istilah dia panggil amrun wujudi. Amrun wujudi ni maujud, perkara yang maujud. Dia ada maujud, ada ma'dum, ada amrun i'tibari yang dalam ilmu tauhid. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari. Maujud ni tiap perkara yang sah untuk dilihat. Perkara yang sah untuk lihat itu dia panggil benda yang maujud, perkara yang wujudi, perkara yang ada. Kalau kita nisbah pada Allah Ta'ala, yang maujud ni terkenanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala, terkenanya kepada sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani mana? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani dia panggil sifat yang wujudi, sifat yang bangsa ada. Zat Allah Ta'ala pun ia panggil wujudi, amrun wujudi, perkara yang bangsa ada. Sebab tu kita bila di akhirat kelak, di syurga kita kelak, apabila kita dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu tu juga kita dapat melihat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mana yang kita dapat lihat? Sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni sifat kudrat kita boleh tengok macam mana hakikat sifat kudrat tu. Sebab sifat kudrat tu wujudi, benda yang ada. Kudrat, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, kita akan tengok pada zat Allah Subhanahu Wa Taala ada. Tapi sifat yang lain macam baqa, apa lagi, sifat salbiyah misalnya kan, kidam, baqa, mukhalafat ta'alil hawadis, qiyamuhu bin nafsih wadaniyah. Begitu juga sifat wujud, begitu juga sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu sampailah kaunuhu mutakalliman. Semua itu hanya perkara yang dipanggil perkara yang tak ada, tapi perkara yang sungguh, tapi hakikat diri perkara dia tak ada. Dia panggil amrun i'tibari. Misalnya wujud, kidam, kita ambil kidam kan. Kidam maksudnya apa? Sedia. Baqa maksudnya apa? Kekal kan. Kekal, baqa itu kekal. Kidam itu sedia, baqa itu kekal. Baqa kita ambil misalnya kan, sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat baqa tu sendiri, diri baqa tu tak ada, tapi sifat itu adalah sifat yang subut, sifat yang tetap, sifat yang kita faham, sifat yang sungguh dia panggil. Misalnya macam ni lah, kita kata kita kekal, saya kekal berada di sini. Okey, kekal itu ada tak? Diri kekal tu. Kekal tu kita faham kekal kan? Tapi kekal tu kita boleh nampak, maksud ada tu kita boleh nampak tak? Boleh tak kita dapat dengan panca indera kita yang 5? Kekal? Tak. Jadi kekal itu dia panggil amrun wujud, amrun i'tibari dia panggil. Misalnya lagi yang kita ambil contoh yang lain. Bergerak kita katakan. Saya gerakkan botol ni. Gerak. Kalau zat botol ni wujudilah, zat botol ni, diri botol ni benda yang maujud, wujudi. Maksudnya kita boleh tengok benda yang dapat dengan panca indera yang 5, dia panggil wujudi. Kita boleh tengok, kita boleh sentuh rasanya. Itu berarti tanda botol ini benda yang wujudi, diri botol ni. Tapi bila saya gerakkan botol, gerak tersebut itu bukan wujudi. Gerak itu dia panggil amrun i'tibari. Kita faham, tapi gerak itu ada tak? Tak ada diri dia. Sebab apa tak ada? Cuba kita dapat gerak tu, kita boleh dapat tak dengan panca indera kita yang 5? Tak dapat. Yang kita dapat tu, yang kita dapat tengok tu bukan gerak, itu botol ni. Tapi gerak tu ada? Tak ada. Itu. Contoh yang lain, buah kelapa luruh. Luruh tu ada tak? Diri luruh tu tak ada. Yang ada tu buah kelapa. Tapi kita boleh faham tak luruh tu? Boleh faham. Itu dia panggil amrun i'tibari. Itu dia panggil apa? Maujud fi zihin, ma'dum fil kharij. Perkara itu ada dalam kepala kita, dalam fikiran kita, itu kita faham. Tapi pada kharij, pada hakikat yang kenyataan di luar ni, dia tak ada perkara tersebut.
Kan? Macam gerak, macam luruh. Luruh tu tak ada. Sebab apa tak ada? Kita tak boleh dapat dengan panca indera kita luruh tu. Yang kita dapat tu apa? Buah. Kita nampak jatuh tu apa? Yang jatuh tu buah. Kita nak ambil luruh tu, kita nak tengok luruh, boleh tengok luruh? Tak boleh tengok. Boleh cium tak luruh tu? Boleh kita pegang tak luruh tu? Tak boleh. Jadi luruh itu dia faham dengan amrun i'tibari. Buah kelapa itu, diri buah kelapa tu, zat dia tu, jisim buah tu dia panggil amrun wujudi. Begitu juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada yang wujudi, ada yang amrun i'tibari. Jadi tentang melihat Nabi SAW, zat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ditarjihkan dalam kitab kitab Miftah Tuhfatul Murid, syarah bagi Jauharatut Tauhid, Imam Al-Bajuri itu, dia qaul yang asah kebanyakan, ataupun qaul yang arjahnya, yang rajih, yang kuat, yang asahnya adalah qaul yang sahabat tadilah, iaitu Nabi SAW melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah qaul yang mukhtar, yang dipilih oleh ulama kita juga. Baik. Kemudian habis cerita tadi, tak habis lagi. Kemudian sambung lagi, mereka akan pergi pula seterusnya pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Pergi pula jumpa Nabi Isa, wahai Nabi Isa, kan, minta doa pada kami supaya Allah Ta'ala bagi syafaat, kamu syafaatkan kepada kami supaya Allah Ta'ala cepatkan hisab. Maka Nabi Isa pun kata perkara yang sama juga seperti Nabi-Nabi yang lain. Apa? Aku malu juga pada hari ini. Dulu aku berdakwah dulu, pengikut-pengikut aku sendiri mereka sembah aku, kan? Itu Nabi Isa ni dianggap sebagai yang pengikutnya apa? Sebagai anak Tuhan, anak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku malu nak bagi syafaat hari ini. Kemudian last sekali pakatlah semua umat manusia pergi berjumpa pada Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pakat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu bagilah isfa' lana, bagi syafaat kepada kami. Kemudian Nabi Muhammad pun sujud, dikatakan selama 3 hari Nabi sujud. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Kemudian doa, Nabi Muhammad pun doa, angkat kepala. Daripada sujudnya Nabi SAW selama 3 hari tersebut, maka Nabi SAW angkat tadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperkenankan doa umat manusia waktu itu untuk dipercepatkan hisab. Maka Allah Taala kabulkan permintaan Nabi SAW. Itu Nabi itu dah waktu itulah itu dia panggil syafaatul uzma, yang Allah Taala kurnia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memberi syafaat kepada keseluruhan umat untuk mempercepatkan hisab pada hari tersebut. Itu yang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara syafaatnya. Habis kita sambung sikit lagi. Jadi antaranya Quran ni, kalau kita sering bacanya, kita jadi ahlinya, akan bagi syafaat. Nak kata Quran ni boleh bagi syafaat dekat kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'tinakum yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu baru baca kalau kita hafal, lagi kita baca satu hal, lepas tu kita hafal pula Al-Quran tersebut, maka lagilah banyak pahalanya. Dan hadis Nabi SAW, dan di antara nikmat kelebihan Allah Ta'ala ciptakan lidah ini untuk kita membaca hadis Nabi SAW, dan zikir-zikir, dan segala zikir. Ini zikir-zikir yang dapat kita amalkan, kita bacakan. Di antaranya itulah zikir yang saya bagi dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun wahidan shamidan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita dapat beramal yang tu pun cukup dah. Kan? Sehari kita dapat amal 11 kali cukup dah. Banyak lagi lah zikir yang tuan-tuan pun dapatkan daripada buku-buku, daripada kitab-kitab dan sebagainya. Sebab apa? Dengan berzikir ni dapat apa? Untuk menghidupkan hati kita yang mati. Jadi makanan, di antara makanan rohani itu adalah zikir pada Allah Subhanahu. Selain daripada ilmu, selain daripada kita menuntut ilmu, itu makanan rohani juga. Menuntut ilmu, kita masukkan ilmu, itu makanan ruh kita. Selain daripada itu, zikir juga adalah makanan ruh kita juga.
Makanan jasad kita banyaklah, makan nasi, makan apa semua tu makanan jasad. Sebab kita ni jisim kita ini terdiri daripada dua, roh dan juga jasad. Jasad ni roh, benda yang kita tak nampak. Jasad dan juga roh. Jadi bila jasad dan roh kita hidup, maka kedua-duanya memerlukan makanan dia. Jasad kita memerlukan makanan, kita nak makan tak boleh, lemah. Kita kena makan nasi, nak makan minum air dan sebagainya, cukup. Barulah segar jasad kita nak kerja dan sebagainya. Jadi begitu jugalah roh kita. Roh kita juga memerlukan makanan dia juga. Antaranya adalah kita menuntut ilmu agama. Kita masukkan dengan ilmu, masukkan dengan selawat dan sebagainya, itu antara makanan roh. Termasuklah masukkan zikir-zikir. Itu juga makanan roh. Jadi orang yang kalau dia tak pernah zikir langsung, jadi roh dia itu tak sempurna. Jadi hati dia pun akan jadi keras. Di antara zikir yang lain yang dapat kita amalkan seperti apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu pun zikir yang bagus juga. Zikir yang bagus, sebab itu salah satu zikir yang kalau kita ada masalah ataupun kita nak mohonkan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, bacalah zikir tersebut. Dikatakan itu apa? Doa siapa? Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya pernah jumpa seorang ambil daripada Baba Zahari Gulau. Itu ziarah dia tu, mintalah amalan lah, ijazah zikir ke apa. Dia ijazah amalan tu je, dia kata baca zikir ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia kata waktu dia pergi Mekah dulu, waktu dia zaman dia mengaji di Mekah, waktu tu dia kena tangkap. Sebab masa tu visa tamat tempoh macam mana, lebih kurang macam tu lah. Jadi kena tangkap waktu tu, masuklah dekat Mekah dulu. Maka dia kata dia duk amal zikir tu lah. Hari-hari dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, dengan berkat dia amal zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah Ta'ala mudah urusan. Lepas tu dia bebas. Lepas tu Allah Ta'ala mudah urusan, satu-satu Allah Ta'ala mudah. Pergi jumpa dia kata baca doa ni. Dia ijazah amalan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hidup lagi Baba Zahari Gulau di Kedah sana lah. Baba Zahari, nama dia Azhari, Baba Azhari, tuan guru Baba Azhari Gulau. Ya, di Gulau Sik dia masuk dalam. Dia dekat sana lah. Dia sana pedalaman sikit lah, dia kawasan hutan sana lah. Sik belah sana lah, Gulau Sik sana. Dia umur dia sekarang tua dah, 80 berapa, 85, 87 lah, tua. Itu antara ulama tua lah yang masih ada dekat Kedah. Dia asal orang Kelantan, Baba Zahari ni, Baba Azhari Gulau ni asal Kelantan. Lepas tu dia merantau mengaji di Kedah, di Pondok Lanai asal tu kan, yang tuan guru Haji Omar Zudi. Kemudian dia naik ke Mekah, belajar ke Mekah lama, 20 tahun apa. Lepas tu balik, dia turun menetap di Kedah, dia buka pondok di situ. Tak balik negeri dari Kelantan. Itu waktu ziarah dia tu, dia ijazah amalan dia kata, banyak amal ni lah kata, supaya Allah Ta'ala mudah urusan dia kata. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak lagi lah tuan-tuan boleh dapatkan amal. Cuma kita nak amal dengan tidak lah. Saya pun macam tu lah. Kadang kita kan, kadang mai masa yang kita rajin amal kan, tak rajin tu payah nak amal. Kita kata istiqamah tu susah nak istiqamah. Baik, sikit lagi. Dan pengetahuan yang memberi manfaat, itu ilmu lah, ilmu yang dapat memberi manfaat. Dan supaya mengajar engkau dengan dia, dengan zikir akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya Allah Ta'ala bagi nikmat lidah ni, kita dapat mempergunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan, kita melarang daripada perkara yang kemungkaran, kejahatan. Tapi sekarang susah juga nak amal nahi mungkar kan. Kita dapat nampak kemungkaran, kita tahu kemungkaran, tapi itulah, misalnya kan,
orang-orang muda lah ni. Macam mana kita nak tegur dengan kemungkaran mereka tu? Tegur kita balik kena. Kan ada orang cerita di taman. Yang taman ni Intan Perdana. Orang kampung lah, orang taman lah cerita kat saya. Dia naik motor nak pergi surau. Bilal Tok Bilal masjid. Dia kata saya naik motor nak pergi surau. Dekat nak maghrib dah, dekat nak azan dah. Lepas tu dia kata ada budak perempuan tu datang laju. Datang belok tu depan dia. Allah dia kata dengan pakai kitab dan sebagainya. Dia kata nasib baik tak langgar dia kata kan. Lepas tu dia pun pergi balik, dia tahan budak tu. Dia marah lah. Marah budak perempuan tu. Tak apa buat macam ni, dia kata cik lambat nak pergi masjid, nak azan ni kata. Kalau encik terlanggar kau tadi macam mana kata. Itu. Lepas tu tak apalah terima. Lepas tu ada lagi dia cerita, ada orang yang cerita bila tegur balik bagi tahu dekat ayah dia. Ayah dia datang sound dia balik. Kan? Tak payah tegur lah anak aku kan. Itu kes merempit ke kes apa lah tak ingat. Orang situ juga, belah tu juga. Bila tegur apa semua, datang marah balik. Tak payah duk kacau lah. Dia katakan anak aku ikut urusan aku lah. Nak jadi apa pun, jangan duk kacau. Jadi susah lah kita. Jadi kita pun hanya dapat buat macam mana kalau macam tu. Doa je. Walaupun ada kemungkaran berlaku depan kita, nak tegur sangat pun lagi tak boleh. Salah kita balik. Macam-macam. Tak tegur bersalah. Dalam hadis Nabi kata mar'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia ubah dengan lidah dia dulu kan. Tegur maksudnya. Kalau nampak kemungkaran tegur, ni tak betul, ni tak boleh buat macam ni kan. Faman lam yastati' fa bilisani. Yang pertama biyadihi. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa tengok kemungkaran hendaklah dia ubah ataupun dia mengubah kemungkaran, menegur kemungkaran tersebut dengan tangan dia dulu. Maksudnya dengan kekuasaan yang ada. Tak mampu dengan tangan, faman lam yastati' bi yadihi fa bi lisani, boleh dengan lisan. Faman lam yastati' tak mampu juga dengan lidah dengan lisan, fa bi qalbihi dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Menegur ataupun mengubah kemungkaran dengan hati itu adalah adhaful iman. Iman yang paling lemah, bawah sekali lah. Kan? Susah juga tu nak beramal dengan amal ma'ruf nahi munkar pada zaman kita lah ni lah. Beza dengan zaman dulu lah tuan-tuan kan. Zaman dulu kalau ada kemungkaran jadi anak tu kena orang bagi tahu kan kat ayah dia. Kan ada sekian-sekian anak dia buat perkara yang tak elok, kena lagi. Dah tambah macam sekolah lah kan. Pergi sekolah kalau cikgu bagi tahu cikgu pukul kan, cikgu denda dan sebagainya kan. Sebab apa? Tak siap kerja sekolah ke, isap rokok kat sekolah ke, ponting sekolah ke apa ke, balik ditambahlah oleh si ayahnya lagi. Tapi sekarang taklah kot. Wallahu alam lah kan. Di zaman tu berubah dah. Sikit lagi kita berhenti kat mana ni. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan mendamaikan engkau akan mereka itu dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana masalah dunia, seperti mencari harta dengan segala akad, seperti akad jual beli dan semua. Jadi begitu jugalah Allah Ta'ala jadikan lidah ni supaya kita mempermudahkan urusan muamalah kita. Tak ada lidah, bagaimana kita nak bercakap? Tak ada bercakap, bagaimana kita nak bermuamalah? Kita nak melakukan pekerjaan seharian kita nak melakukan urusan jual beli dan sebagainya. Kita berhenti situ kot lah. Kita berhenti pada seperti mencari harta dengan akad, seperti akad jual beli dan akad semua. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang saya sampaikan ni moga-moga dapat memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan yang hadir semua ni. Moga-moga apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan itu datang daripada pihak diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila waj'alna min ibadikas salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.